Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, ni saya nak review dari TC Jackson. Dia minta review TC Jackson dari support group JBS. Siapa yang beli indikator JBS, ada banyak lagi indikator-indikator lain dan screener-screener yang akan diupdate dekat JBS library. So, pergi ambil sana. Ni salah satu JBS intraday version 2. Alright, ada bar volume ni. Ada sebab ada yang minta nak bar volume. So, kita letak dekat sini. Yang ni pun ada. Sebenarnya banyak je lah bar volume apa semua ni boleh kita cari kat FS indicator ni bahagian library. Kalau yang tak beli, pergi cari kat library, ada macam-macam jenis. Okay, saya pun kebanyakan saya ambil, saya update tambahan macam kita perlukan SMA 200. Saya seronok nak tengok line ni. Kalau rasa serabut, tutup ni saya tambah apa patut, tambah gancat. Macam tu lah. Kalau nak semua ni ada, cumanya mungkin kalau kita ambil kat library tu dia satu-satu. Dia satu-satu, kita tak boleh nak combine kan. Itu je beza dia. Okay. Boleh pergi cari ni, mesti ada ni. Alright. Kalau tak nak cari, rasa serabut semua ni, nak semua ni ada, okay, beli je lah dekat JBS ni. JBS RM100 dapat semua. Ada 13, bukan 13 dah lebih-lebih ni. Screener pun banyak, boleh pilih dekat library. Nota-nota saham, video saham semua ada kat sana. Alright, kira 100 tu dapat semualah. Kita promote sekejap. Okay, untuk yang ni, bila nampak ada bar-bar color ni, mana-mana indikator ni pergi dekat bahagian setting ni, tepi mata setting. Alright. Ni dekat style. Ni bar color ni antik sebab nak biru merah kan. Biru merah. Hijau merah. So tutup. Dekat dia punya MACD pun ada. Macam ni. Dia bukan bar color. Kalau dekat JBS MACD dia dekat sini. Mana dia? Ni. Use XDF bar color, tutup. Antik dia. Okey, dapatlah balik biru lagi. Hijau dengan merah. So dekat sini, sebenarnya dia dah start nak buat reversal. Dia pun kalau kita tutup indie ni, dia triangle ni Dia bentuk triangle. Okey. Awak ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aduh. Nak terbersin pula bagi-bagi ni. Okey. Yang ni, kita kalau siapa yang tak gunakan indikator, tarik trend line. Contoh tarik trend line. Tiba-tiba pagi. Saya nak cepat ni. Dah pukul 8.15 dah. Nanti tak tahu dah start market, tak sempat nak update. Ke mana dia pergi? Kalau kita tarik macam tu kan. Kita just tarik. Simply tarik. Okey, kita nampak sini jangan bocor sampai ke bawah ni. Kalau nak yang kecil sikit, yang terdekat. Kata yang ni dia jauh benar. Itulah nak yang terdekat. Kita tarik lagi satu dekat sikit. Nampak dia cengam-ngam cun berdiri di atas trend line. Dan kita buat macam kipas. Tarik yang panjang sampai bawah. Tarik yang paling terdekat yang kena. At least dia kena 2 candle tu kena. Sentuh tang. Dapat benda lah ni. Lepas tu tarik yang atas pula. Atas kita tengok dia dalam trend tu sampai ke mana. Ni tarik pump. Ni kena breakout atas tu. Breakout cun. Kata nak kena ambil kepala ke nak ambil yang ekor-ekor toncik ni. Tak kena ambil toncik panjang macam tu. Boleh juga kalau nak. Kena breakout dekat sini. Tapi tak sentuh ni, sentuh apa? Dia kena sentuh 2. Ni yang kena kalau ambil yang toncik atas tu. Sebenarnya tak kisah pun mana-mana. Sebab kita, last sekali kita yang nak agak-agak kita nak sampai mana TP. Risiko yang kita ambil. Kalau kita buat panjang macam tu, kita punya TP gagah. Kalau tarik sini sampai sini kan. Tiba-tiba saya nak kena buat lukisan ni. Nak review kan, nak melukis ni. Okay, sini kejap dah boleh cepat ni, nanti market buka. Alright, ni contoh kan sampai panjang ni. Ini geng-geng tamak ni. Breakout berlaku. Projection harga kita punya target untuk projection triangle adalah contoh sini RM1.09 daripada 45
Sen. Tu kata risiko tinggi lah sampai ke puncak tu. Kalau kita buat yang pendek saja ni, ambil sampai sini je. Ambil lah yang kepala body dia saja kan. Tak ambil yang toncet. Kalau kita tak ambil yang toncet, klon kan dia pergi tarik tengok dia duduk kat mana. Pendek lah sikit. Agaklah logik situ. Tak ada benda macam ni. Tak ada betul, tak ada salah lah. Okay, kita tiru macam tu. Tak ada betul, tak ada salah. Kita buat kajian. Kita pun tak tahu operator dia nak buat macam mana. Dia nak naik sampai sini saja ke dia nak naik sampai puncak tu. Boleh je dua-dua kita target lah kat sini dulu. Ada 77 sen. Kalau dia break out kat sini 45 sen lah contoh. Kita pun right je lah. Buat TP kat sini swing tu kan. Bukannya segera, ini weekly. Weekly tu satu candle satu minggu. Dia nak naik sampai sini ni, kalau lah satu candle sini, 2 candle, 3 candle, 4 candle, 5 candle, 6 candle, 7 candle, 8 candle, baru kena sini. Maksudnya dah 2 bulan tunggu barulah sampai kat sini. Contoh. Okay. Kalau daily tak apalah, satu candle satu hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari. Jadilah macam 2 minggu. Ini candle dia weekly, satu candle satu minggu. Nak naik tentang sampai sini. Berapa lama? Lain lah. Dia buat gila satu batang ni, dia bagi terus pump kat sini. Kejap seminggu dapat. Dalam satu minggu bergerak pump naik atas. Boleh jadi sebab Jackson, Sudania, Dataprex semua geng gila ni. Dia nak pergi limit up ke apa ke, suka hati dia lah. Sehari dia boleh buat kerja. Tak kata seminggu, sehari pump terus sampai. Boleh je ikut suka lah operator yang jaga si jarum-jarum. Semua retailer semua push minat dekat Jackson. Hari tu semua pakat beli, limit up lah dia. Okay, kalau daripada kita tengok ni, kalau kita tengok saja biasa-biasa, okay, twin target kat sini, tak tahulah berapa lama. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Swing. Alright. Okay, tertutup semua ni. Saja bebe pula. Okay, daily. Kenapa dia ni? Alright. Kita tengok daily. Besok kereta je lah lukis ni dia ambil masa. Kita kena fokus. Kita nak cepat tengok indikator. Ada tanda buy dah tu. Okay, masuk je lah. Kalau ikut siapa yang follow buy. Okay, next day lepas buy apa? Dia naik kan? Candle yang pertama dia naik mengatasi dia makan candle sebelum. Potensi untuk dia naik seterusnya ada kan? Candle kalau dia makan sebelah dia, potensi untuk naik sebelah dia ni ada kan? Macam tu je lah. Ini dia makan sebelah, naik kan? Ada buy selalu naik kan? Naiklah sikit. Kalau dia dah downtrend, turun, dia nampak dia nak reversal, dia naik. Dia downtrend, dia nampak nak reversal, dia naik. Itu je, itu expect dia naik lah. Alright, hari ni naik. Nanti petang dia pun jual, dia pun take profit. Orang yang beli semalam, dia berani dah kenyang dapat beribu-ribu lemon ni. Takkah hari ni kalau naik dia nak TP? Bila dia TP, katalah sampai dekat mana, dia tolak sampai 40 sen. Dia dah kenyang. Dia nak take profit lah. Ini RSI apa semua lah ni. Sampai kat puncak sampai 80, 70. Tu dah overbought terlebih belian. So time to sell. Orang start jual. Okay, secara logiknya memang tengok, kenapa candle next day memang naik tapi merah. Of course lah, daripada sini dia tunggu naik gedang sampai esok mestilah dia nak take profit. Kalau dah kat sini dah untuk 20,000, 30,000 depan mata, tak nak ambil lah. Mereka ambil. So jangan risau, memang ada orang ada beli, ada jual. Kalau kata pagi ni naik bam, petang dia nak jual, selonggok jatuh situ, kata kena scam. Bukan kena scam, betul lah tu dah sampai overbought ni. Kalau tengok indikator, dia dah cross up nanti, ni belum cross up nanti kalau betul pagi ni orang beli, dia cross up, waktu lagi harga pun naik, gedang sampai ke overbought, pop, dia pun sell. Habis. Habis. Siapa yang beli kat puncak ni, nangis. Kejar harga. Jatuh. Kata kena scam. Operator jahat. Padahal betul lah tu. Dia dah cross up sampai atas. Dah habis beli dah.
Orang pun dah untung banyak Afsin nak jual. Ikut MACD belum lagi cross up ni ha. Dia kena cross up naik. Maksud kita dia kena cross up dulu lah. Siapa yang masuk mengikut MACD cross up, golden cross, kena tunggu cross up baru masuk. Itu bukan dikatakan kejar harga. Bukan kejar harga Kalau ada sebab ada trader dia ikut MACD, dia tunggu cross up dia baru masuk. Atau depa ni kejar harga dah naik baru nak masuk. Dah dia ikut peraturan dia MACD. Okey, biar kat dia lah. Biarlah dekat dia dah masuk lambat sikit, dia masuk kat atas ni. Harga dah break out baru dia masuk. Ini akan jadi RBS dia, resistance become support dekat 37 sen. Okey, biarlah dia nak masuk kemudian dia nak masuk kat sini ke? Itu lantak, itu hal dia. Dia kata tu kejar harga. Kalau orang tu ada teknik, itu maksudnya masuk based on ilmu MACD. Okey, yang kita tiba-tiba pergi kejar tak tengok apa indikator, tak tengok drawing, tak tengok pergi masuk nampak harga dekat market deck, dekat platform tu, bang, nampak 1000 lot orang beli, kita pun kejar, bang, itu pak kena jual. Asu kata kena scam, nipu counter ni. Bukan menipu, kita masuk tentang kromo. Masuk kenalah dia berasas ke apa, berlandas ke apa. Berlandas ke apa kita pergi. Kalau kita masuk based on, tengok beribu-ribu lemon orang beli. Bila beribu-ribu lemon orang jual, keluarlah. Tunggu apa? Sebab kita masuk base dengan orang beli. Okay? Kita kejar harga tu. Bila harga drop, kena keluar lah. Dah kita masuk jenis macam tu. Siapa yang masuk MACD? MACD dah cross up baru masuk. Okey, lambat lah. Memang lambat. MACD ni lagging dia slow. Dia ikut, dia macam follow. Trend tu dah siap, dah naik, dah cross. Dia baru nak masuk tergedik-gedik. Tapi dia confirmation uptrend tu sudah berlaku. Bagus lah. Boleh dikatakan play safe. Okey. Dia beli kat sini, dia naik, tang. Berapa hari entah, seminggu, 2 minggu baru dia pun jatuh drop. Okey, more tu orang yang swing lah. Okey. Dia naik sini, dindong. Hari ni dia kena, esok dia tunggu lagi, pap, naik lagi. MACD orang MACD lambat sikit Tang, dia masuk tengok, dia pun jual, dia tunggu. Esok naik balik, untung lah dia. Lusa tulat, tengok dia dah cross ke bawah, dia pun keluar. Dapat je dia untung. Siapa yang tak tahu apa tu masuk, tengok merah keluar, oh rugi kat loss. Lepas tu nak, yang tu tak ada ilmu, yang dia ni ada ilmu. MACD dia tunggu cross up. Turun tak apa lagi, MACD belum cross down, okay, nampak? Selagi tak cross ke bawah, boleh je swing. Tapi makan hari kot ni, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, dindong. 2 minggu baru dia jual, contoh lah. Alright. Overall tengok daily cantik. Nak ada tanda reversal, tapi MACD belum cross up, Stoch belum cross up, RSI belum lagi 50, ADX belum atas 20. Momentum tak cukup kuat. Kena ada lagi tolak bolian hari ni, pak. Bagi dia ni cross up, Bagi yang atas merah. Merah ni kena cross up, kalau kuning bagi susunan traffic light, merah, kuning, hijau. Okey. Okay, dia bagi tunggu yang merah ni cross up. Okay, yang ni kita tengok. Merah ni cross up, yang kuning buat susunan traffic light macam ni. Merah, kuning, hijau. Okay, right je sampai dia drop semula ke bawah. Sekarang ni dia belum cross up. Belum lagi susunan traffic light. Okay, yang ikut tu maksudnya belum lagi. Yang ni pun Stoch RSI kena cross up dulu. Biru atas merah. Barulah kita masuk dengan selamat kiranya. Okay, tengok yang time frame kecil. 1 hour macam mana? 1 hour dah cross up sampai atas dah. Maksud dalam 1 hour pagi ni expect dia dah naik untuk last 30 minit tengok kat mana dah dia. Masih ada peluang. MACD atas kosong. Dah cross up. Okay, maybe dia akan touch mana ni. Line SMA 200 yang purple tu. 365. Dia akan cuba break out iaitu 37. Ini resistor kuat kat sini. 365 dah ada resistance SMA 200. 37 lagi. Lepas tu dia akan fly lah. Dia expect. Dia akan fly. Tapi dia memang perlukan beli yang kuat lah untuk push. Macam ni 15 minit nampak cantik kan. Tapi dia still lah berat dekat sini. Ada 37 sen, 365 sen ni. Sebab ada SMA 200 dengan ada gun resistance. Alright. Tapi overall cantik. Alright.
boleh untuk intraday. Tapi apa-apa pun jaga support. Dekat mana support kita? 34 sen support. Risiko pandai-pandai kira. Kalau rasa 34 sen ni jauh benar, mungkin boleh jadikan EMA 50 yang biru ni, 355 ni sebagai support kita. Bocor, cabut keluar. Okay, tadahlah balik kat bawah sampai mana dia turun. 34 sen lah kot sebab dia cari support dia. Kalau dia nak turun, kalau ada momentum kuat dia nak turun ke? Tak. Dia naik je atas media BB ni, dia ride je. Nampak ada dia turun. Lepas dia naik daripada media BB ni, ada dia turun. Tak turun kan? So maksudnya kita boleh ride selagi mana tak bocor MA 20. Media BB adalah MA 20. Dekat mana MA 20 tu? Di sini lah. 360355. Itu boleh jadikan support kita. Dindo. Right je sampai dia bocor MA 20 cabut. Kalau in case dia bocor. Maybe tak. Nampak dia ada momentum yang kuat. Bro kata selamat. Bukan kata selamat Bro Jackson ni cun tak? Saya kata cun. Okay. Itu based on apa saya tengok kajian. Mata saya nampak macam tu lah. Tak boleh saya nak kata comfort tepat nanti mesti naik. Tengok tak naik tu mari semua serang saya. No. Ini based on kajian. Kita tengok indikator ni cross up. Momentum RSI atas 50. ADX atas 25. Cun, kuat. Semua nak tolak ke atas. Itu based on indikator kita baca macam tu. Okay. Tapi reality dia, tengok market tu, suka hati dia, pembeli penjual dia nak beli ke dia nak jual. Dia ada emosi. Dia bukan semua tengok indikator. Bukan semua tengok indikator GBS ni semua beli jual. Tak. Suka hati dia nak beli, suka hati dia jual. Tu sebab market bukan kita yang kontrol. Okey, cumanya kita boleh minimize kerugian kita bila kita ada planning, kita ada sebab kenapa masuk. Kita masuk sebab semua dah cross up. Momentum kuat. Atas MA 20. Bila MA 20 bocor, aku nak keluar. Okey, itu kita ada trading plan. Kita berpegang pada something yang kita faham. Bukan masuk tentang kromo Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik butang subscribe. Kita jumpa lagi di lain kali. Kita ada sesi pembelajaran dan macam-macam lagi review konten bla bla bla. Okey, just tunggu video untuk seterusnya. Dan jangan give up dalam saham dan teruskan belajar. Bila kita belajar, lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita tak faham, lantak situ. At least kita tiap-tiap hari kita ada input something yang kita bagi makanan minda kita. Dalam sedar tak sedar dalam setahun mesti ada perubahan dalam kita, progress kita dalam saham. Bukannya progress kita dalam saham adalah rugi cukup setahun 100,000 rugi. Bukan Itu baik tak payah trade. Kalau asyik rugi je mesti something wrong dengan kita. Kalau 10 kali trade 10 kali rugi, baik tak payah trade. Okay. Kalau rugi, katalah 10 kali trade 5 kali untung 5 kali rugi. Kita improve diri kita, mungkin next time 6 kali untung 4 kali rugi. Dan seterusnya. Sehari trade 3 kali, 2 kali untung, 1 kali rugi. Esok trade 3 kali untung. Dalam seminggu trade, contoh dalam seminggu 9 kali kita trade tu 3 rugi, 6 untung. Kita progress lah tu. Kerugian kita minimize. Katalah rugi 1,000 untung 5,000. Okey lah tu. 1,000 untung 800 rugi, ada untung 200. Esok dia ada progress kita. Kita nampak dalam overall dalam bulan tu kita untung. So kita make progress. Dalam setahun kita keuntungan makin meningkat daripada kerugian. Meningkat, ilmu makin banyak. Kita masuk makin confident. Kita masuk bersetebak. Okay. Bukan masuk main suka hati, bukan buy call. Alright. Kalau kata counter mana pilih. Okay, dah faham lah indikator ni cross up lah apa benda. Okay, faham. Tapi nak tahu counter mana berpotensi, itulah ada screener. Kita dah buat screener GBS ni, strong buy apa semua benda lah ni. Tengoklah counter-counter ni, terus klik. Dia sebenarnya nanti dia keluar alert yang ni memang sebab kita klik dekat screener. Dia keluar alert ting-ting, kita tekan terus dia sampai dekat chart. Lepas kita pun tengok, masa nak laju-laju tu, kita tengok 15 minit. Dia cross up traffic light atau MA200. Atas MA20. Lepas tu, RSI 50, ADX 125, cun, kita pun masuk entry. Dekat dengan support, RM1.27. Area-area sini, bila dia bocor, aku cabut. Okay, ada trading plan lah tu. Habis kena segera lah sebab intraday, kena cepat. Kena tangan sotong. Kita kena GQ laju-laju, kena masuk tengok balik dekat indikator sini. Dia dah nak cross ke bawah. Keluar. 2-3 bit sudah untung lah tu.
Kata kena masuk berapa ratus ribu nak dapat 2 bit. Tipu lah, tak ada orang masuk sampai berpuluh ratus ribu. Masuk sikit 5,000 pun boleh dapat untung. Tapi sikit 33 sen memang agak susah lah. Katanya murah sikit 50 sen ke. Okay, tapi kita nak untung berapa? Kalau kita nak untung RM80, RM100 boleh dapat je. Kalau nak untung sehari nak RM1,000, kenalah. Yang tu ya kena modal besar sikit. 2 bit mana boleh dapat. Kita kena pandai-pandai agak sikit kira sendiri. Okay, kena ada effort rajin sikit nak duit tapi harap orang. No lah, kena ada effort sendiri. Saya banyak baby sebab saya dapat mesej macam-macam. Tanya pelik-pelik macam dia pun tak menghargai harta sendiri. Masuk RM20,000, mungkin RM10,000. Apa benda ni? Okay. Baby sikit lah. Oh ni, cuba bagi effort. Cuba sayang harta kita tu. Cuba belajar dulu. Jangan kerja nak grade je. Tak tahu, stop dulu belajar. Dan contoh macam ni, saya bayar jual RM100 ni. Bukan saya nak promote wajib beli, no. Tapi RM100 kita korbankan sedikit beli indikator ada sebab lah kita masuk tengok indikator ke. Kita ada support group. Support group tu suka yang bagus tau. Orang berbincang pasal saham. Semua orang pun nak profit juga. Ada ilmu yang ditambah kat situ. Okay, ada library support. Boleh baca buku apa benda. Info kat situ. Nota-nota video semua ada kat situ. Contohnya ni, kalau tak beli daripada DBS, beli kat mana-mana pun RM50 ke ada kelas RM20 masuk je lah. Tambah kat ilmu. Ini nak trade RM20,000 sekali satu counter. Lepas tu ilmu apa tak ada. Hampir masuk berapa gitu lah. Okay, dah saya bebas sikit pagi-pagi ni. Alright, kita jumpa lagi ya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan menyampah meluat pula dengan saya dan YouTube ni. Alright, cuma kita nak bagi nasihat. Kita nak semua orang berjaya. Alright, siapa suka tengok orang gagal ke seronok tengok orang rugi. Setiap hari dia rugi pada muka dia. Jahat benar tu. Kita nak sama-sama up, sama-sama berjaya. Kita support each other, okay? Alright, kita jumpa lagi. Apa kali saya cakap. Okay, bye.